Menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 271 yang bermaksud, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebahagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat ini jelas sekali, sedekah ataupun derma adalah perbuatan yang dituntut. Namun dalam era masyarakat yang berorientasikan media sosial, wujud satu fenomena berkait kebajikan yang mampu menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat yang ditermakan masyarakat barat sebagai pornografi fakir. Pernah anda dengar fenomena ini? Jika belum pernah, kami yakin anda pernah menyaksikannya sendiri tanpa sedar. Zaman sekarang sukar untuk membezakan seseorang yang melakukan sesuatu dengan ikhlas atau untuk menunjuk-nunjuk. Ramai seakan mahu melaporkan tentang harta milikan mereka yang baru. Bila membeli kereta, gambar kereta atau steering kereta perlu dikongsikan. Bila berpindah masuk ke rumah baru, gambar kunci rumah ditayangkan. Apabila ditanya kepada individu yang bersikap begini, apa tujuan mereka berbuat demikian? Jawapan yang akan kedengaran samar-samar, saja je nak berkongsi, sharing, berkongsi kebahagiaan, sebar mesej positif dan sebagainya. Itu jawapan standard yang akan kita terima. Kemampuan media sosial membuka ruang untuk mendedahkan kepada awam hidup kita ada baik dan ada buruknya, termasuklah perbuatan kita bersedekah atau melakukan kebajikan. Di kalangan ahli masyarakat kita, baguslah ramai sekali individu yang sanggup mengorbankan rezeki mereka untuk membantu masyarakat yang kurang berkemampuan. Media sosial pula menjadi satu medan penting untuk aktiviti kebajikan sebegini disebarkan mesejnya. Bermula daripada aktiviti kecil-kecilan membantu, banyak gerakan kebajikan masyarakat kita yang sejak mula ditunjangi individu berkembang sehingga mendapat perhatian ke satu tahap yang lebih besar. Bukan sahaja dari segi amount bantuannya, bahkan dari segi liputannya. Aktiviti kebajikan yang sejak mula positif jadi sesuatu yang mula dipromosikan sedikit sebanyak, mula mengambil kira elemen-elemen pemasaran. Di sinilah pornografi fakir miskin biasanya mula berlaku. Lihat di sekeliling kita, ada banyak sekali elemen pemasaran menggunakan visual dan media berorientasikan individu fakir dijaja. Kita ada program televisyen yang memaparkan secara dramatik kehidupan keluarga, diiringi lagu layar sedih menceritakan pengalaman hidup mereka sebelum penamatnya menayangkan tersenyum menerima bantuan penaja bagi akhir rancangan tersebut. Di sekeliling kita banyak poster pengasas program kebajikan di Syria dan Palestin yang nyata sengaja bergambar bersama golongan kanak-kanak di sana bagi menampakkan hidup mereka untuk merayu orang ramai agar dapat membantu. Imej kehidupan tidak terurus, terabai, kotor, kurus dan serabai berlatar belakangkan kawasan yang lusuh dan terbengkalai digunakan untuk kesedaran orang ramai. Persoalannya di sini, adakah memperagakan wajah-wajah mereka ini serta kondisi hidup mereka atas tujuan mempromosikan gerak kerja kebajikan warga kita demi mengutip sumbangan adalah satu tindakan beretika? Adakah kerana mereka fakir, susah dan daif, jadi pihak penyumbang mempunyai hak untuk sewenang-wenangnya mendedahkan hidup daif mereka dalam pelbagai cara bagi memastikan lebih ramai yang hendak membantu golongan senasib mereka hanya dengan sumbangan? Kaedah ini secara peribadi diakui aku sendiri sangat efektif memancing simpati masyarakat. Tetapi apa yang perlu aku petikaikan adalah jika anda di tempat golongan fakir ataupun golongan yang memerlukan, sanggupkah anda dipaparkan sebegitu rupa? Sanggupkah anda jika anda fakir dijadikan wajah penyeri, papan iklan untuk membantu organisasi kebajikan mengutip derma? Tak ramai yang sanggupkan. Tidak ada individu gemar kesengsaraan hidup yang sedang dialami dihebahkan ke seluruh dunia, termasuklah golongan fakir sendiri. Malangnya dalam era di mana populariti sudah menjadi ukuran kepada credibility.
Keperluan mendapatkan publicity serta liputan seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang wajib dilakukan pihak pengelola kebajikan. Semakin banyak individu, NGO dan badan-badan kebajikan dilihat meletakkan fokus kepada pemasaran jenama kebajikan yang telah dibangunkan dalam memastikan sumbangan tidak terputus. Golongan fakir miskin, asnaf dan golongan tertindas akhirnya diperalatkan sebagai alat pemasaran percuma yang sangat efektif. Dengan gerakan berkebajikan ataupun pengasasnya pula yang diangkat menjadi fokus utama. Yang perlu dibantu agar boleh terus membantu. Adakah itu yang anda mahukan? Pornografi fakir ini bukanlah berlaku di kalangan masyarakat kita saja. Di barat, banyak elemen dalam masyarakat mereka menggunakan prinsip serupa ditayang secara terbuka. Ada di kalangan nama-nama besar karyawan barat, baik filem ataupun muzik, menjadikan lawatan tahunan ke Afrika sebagai langkah promosi, di mana untuk sehari mereka akan meninjau sekolah dan kawasan perumahan bagi menaikkan imej mereka sebagai seorang pejuang hak asasi manusia. Dalam televisyen juga kita ada rancangan seperti Undercover Boss yang menayangkan gimmick majikan kaya menyamar sebagai pekerja biasa, mahu menyelami kehidupan sukar golongan pekerja di bawah kendaliannya sebelum menghadiahkan ganjaran yang akan mengubah hidup mereka. Di United Kingdom, wujud sebuah rancangan dokumentari berjudul Benefit Street yang menjadikan kumpulan keluarga penerima bantuan bulanan kerajaan sebagai subjek utama. Rancangan ini mencetuskan perdebatan besar selepas beberapa orang pemimpin di UK mendakwa produser rancangan itu sengaja mahu mengambil kesempatan atas kesengsaraan orang lain untuk kesenangan diri. Bukankah kita juga perlu mula berani dan terbuka membincangkan isu yang sama yang sangat berakar dalam masyarakat kita? Adakah individu ataupun kumpulan-kumpulan yang mengurus dan menjalankan kerja amal di Malaysia melakukannya untuk membantu pihak fakir dan dalam masa yang sama memilih untuk terus melakukannya atas dasar kepentingan diri sendiri, jenama dan organisasi seliaan mereka? Hanya mereka yang terlibat mampu menjawab soalan ini. Untuk kita terus menjaja dan memasarkan golongan fakir ataupun asnaf sebagai elemen mempromosikan adalah satu perbuatan yang tak sepatutnya dibiarkan terus berlaku. Mereka mungkin tidak ada pilihan untuk berkata tidak ekoran bantuan yang telah diperolehi. Rasa malu untuk meminta agar wajah, video, gambar dan kehidupan agar tidak dimuat naik ke Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, televisyen atau apa sahaja kaedah sekalipun tidak akan kedengaran kerana situasi mereka memerlukan mereka bersyukur dan akur sebagai penerima bantuan. Tetapi anda yang berkemampuan ada pilihan untuk menghentikan fenomena pornografi fakir miskin yang semakin hari semakin berleluasa. Jika memang mereka merayu untuk dipaparkan, paparkanlah. Seandainya tidak permintaan daripada mereka, hormatilah maruah mereka. Kami menggesa agar pihak yang mengelolakan badan kebajikan supaya menghormati privasi mereka. Janganlah dijadikan rakaman gambar dan video untuk tujuan promosi aktiviti anda sebagai syarat mandatory tidak rasmi bantuan dihulurkan. Kebajikan harus kekal sebagai kebajikan, bukan digunakan untuk tujuan langkah promosi, pemasaran dan jualan imej individu ataupun organisasi yang telah diberikan hak dan kepercayaan. Lagipun jika difikirkan dalam aspek perundangan, sepatutnya badan-badan kebajikan ini perlu mempunyai perjanjian pembayaran royalty dengan golongan asnaf, fakir dan juga miskin selagi mana wajah mereka digunakan untuk tujuan promosi, menggerakkan kutipan derma atas persetujuan bersama. Dalam bantuan dapat royalty lagi. Itu memang sangat membantu memudahkan kesusahan golongan yang memerlukan. Akhir sekali, jangan lupa subscribe channel Kongsi Cerita dan jangan lupa share dan juga like video ini.